Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan membincangkan pula mengenai inverse transform of rational function. Okay. So jadi dalam subtopik ini, apabila kita nak bincangkan mengenai inverse transform bagi rational function, dia sebenarnya dia akan melibatkan partial fraction. Ya, dia akan melibatkan partial fraction. Baik, saya nak tunjukkan contoh bila kita nak menggunakan inverse transform of rational function ni. Sebab kita tahu hampir semua benda yang kita yang kita deal dalam inverse ini majority dia adalah berbentuk rational function kan. So persoalannya adalah bentuk yang mana satu sebenarnya yang sesuai kita gunakan kaedah ini. Saya tunjuk satu contoh. Contoh yang paling sesuai adalah contoh ini. Tengok ya. Contoh ini ya. Misalnya soalan tu berbentuk macam ni. Find the inverse Laplace transform by using partial fraction. Baik, kalau kita tutup yang ini pun, kalau kita perhatikan betul-betul soalan ini, yang ini, sebenarnya kita tak sesuai nak gunakan mana-mana kaedah. Ya, kita tak sesuai nak menggunakan mana-mana kaedah. Saya ada buat sedikit catatan dekat sini. Saya kata tak sesuai guna shift theorem sebab dia ada double shifting. Dia ada dua kat sini. Satu sini, satu sini. Okey. Kalau dia hanya ada satu sahaja, tak apa. Kita boleh guna shift theorem. Tapi kalau dia ada dua bentuk-bentuk yang macam ni lah ya, yang bentuk-bentuk yang macam ni, maka dia tak sesuai kita gunakan kaedah-kaedah lain, melainkan dua cara. Yang pertama adalah cara ini yang saya nak tunjukkan, di mana dia melibatkan partial fraction. Yang cara kedua adalah akan saya bincangkan dalam video yang akan datang, iaitu apa yang dinamakan convolution theorem. Ya, dia ada dua cara sebenarnya. Baik. Jadi dalam kes ini, mari kita lihat dulu sedikit mengenai partial fraction. Ini just untuk mengingatkan je kepada semua pelajar. Kalau dah faham tu okey lah ya. So jadi secara umum ya, ini hanyalah review sahaja. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa bentuk partial fraction. Yang pertamanya adalah kalau dalam bentuk a linear form. Ya, dalam bentuk linear form. Jadi ini adalah yang pertama sekali. Harap ingat ya. Yang kedua, kalau dalam bentuk repeated linear factor. Linear form lah. Yang pertama ni adalah linear factor. Sorry. Linear factor. Yang kedua ni adalah repeated linear factor. So macam ni lah. Dia ada kuasa 2 kat sini kan. So dia repeated lah. Dia repeated. Yang ketiga adalah quadratic factor. Ya. Quadratic factor. So yang ini, di mana kalau dia melibatkan quadratic factor, yang ini dia kuadratik yang maksud dia kalau kita ini ya PS tambah Q. Kalau kita nak ingatkan semula dalam bentuk polinomial, dia ada yang ni, yang AX plus B. Ya, AX plus B. Jadi notice that untuk quadratic factor yang kamu nampak kat sini, dia adalah kuadratik yang tak boleh factor. Okey. So kuadratik yang tak boleh factor, dan kita ada AX tambah B lah. So macam tu lah. Cuma ini dalam bentuk pemboleh ubah dia kan. Kita play around dengan S kan. Kita tak ada X, dia ada S. Jadi dia jadi PS tambah Q ataupun AS tambah B. Mana-mana boleh lah. So dalam bentuk yang keempat ini apa ni? Ini adalah repeated quadratic factor. Ini kalau dia repeated quadratic factor. Yang tak boleh factor ya. Quadratic ni yang tak boleh factor. So ini adalah beberapa bentuknya lah ya, beberapa bentuk. Lepas tu dan satu lagi kot, kalau katakan kuadratik ni boleh factor, dia akan jadi A dengan B sahaja. Ingat tak? A plus B. So macam tu, yang boleh factor lah. Tapi kalau kuadratik yang tak boleh factor, dia akan ada AX plus B. So macam tu ya.
So harap ingat lagi benda macam tu, dan saya juga telah memberikan beberapa contoh kat sini. Contoh macam ni ini adalah kuadratik. Ini adalah kuadratik tapi boleh faktor. Jadi bila boleh faktor, kita dapat A dan juga B. Ini ambil polinomial lah. Ini saya ambil contoh example jika polinomial ya. So kalau yang contoh kedua ni pula, ini adalah repeated. So sila lihat macam mana kembangan dia. Ini penting, ini sangat penting. Yang ini macam tadi ni, ini semua faham kot. Daripada sini kita nak dapatkan jawapan ini, kembangan dia lah, kembangan dia. Saya harap semua boleh clear kat situ. Sila ingat semula. Lepas tu kalau ini adalah kuadrat linear repeated, yang berulang kan, yang berulang. Jadi cuba lihat, dia ada A X tambah 2 tambah B saja. So hati-hati kat sini. Lepas tu kalau ini apa pula ni? Ini dia adalah gabungan linear dengan repeated. Repeated factor lah. So jadi kita ada A, lepas tu yang repeated ini kita ada B dan juga C. Yang saya bracket ini adalah yang repeated ya. So hati-hati, sila lihat kembangan dia yang seterusnya. Ini sangat penting, iaitu seperti ini. Saya tidak akan ulas panjang dekat sini sebab ini adalah previous knowledge kita. Ini apa lagi kat sini? Ini apa pula? Yang ini satu contoh yang mana dia ada dua faktor, tapi faktor pertama ni okey lah. Kita boleh gantikan dia dengan A, jadikan dia A. Tapi yang kuadratik kat sini, kalau kita perhatikan, dia tak boleh faktor. Tak boleh faktor. Jadi kita jadikan dia BX tambah C. Yang bawah ni, ini apa pula? Yang ini kita perhatikan, tengok ni, yang pertama ni, faktor yang pertama ni, kalau kita perhatikan, ini pun tak boleh faktor. Ini tak boleh faktor, sebab itu kita ada AX tambah B. Yang kedua ni, faktor kedua ni, ini adalah repeated, berulang. Yang berulang. So sebab itulah kita ada C dan D. So take note again, saya nak remindkan juga, bila kita dah dapat barisan pertama ini, maka kembangan dia sila berhati-hati. Make sure kita faham macam mana kita nak buat pengembangan tersebut. Yang ini. Sebab kalau sini salah, dia akan impact kepada penyelesaian kita. Dan eventually, sebenarnya yang ini pun sangat penting sebenarnya. Our first line here. Macam mana kita nak pecahkan, kita nak ungkapkan dalam bentuk pecahan separa kan. Partial fraction tu, ini sangat penting sebenarnya. Kalau dari sini dah salah, dia akan habis semua sekali lah. Okay. Sebenarnya cara ini tak susah. Kita cuma perlu buat partial fraction dan kita teruskan proses seperti biasa. Baik, kita lihat satu contoh dekat sini macam mana kita nak buat. Baik, ini adalah satu contoh. Ini adalah Fs lah ya, Fs. So kita tugas kita sekarang adalah kita nak dapatkan inverse Laplace bagi bentuk yang macam ini. Jadi saya dah remindkan dah buat peringatan tadi. Ini dia ada double shift kat sini. Kita tak boleh guna just simply shift theorem untuk selesaikannya. Dan kita kena buat menggunakan partial fraction ataupun nanti kita belajar convolution theorem. Okey. Jadi mula-mula kita kena buat partial fraction. Buat dulu macam biasa. Jadi kita ada A dengan B macam ni kan. Jadi we need to find the value of A and we need to find the value of B. Macam biasalah. Katalah kita dah buat sedikit penyelesaian dekat sini. Kita dapat nilai A dengan B sebagai minus 1/3 and 1/3. Katakan macam ni. Saya tak teruskan penyelesaian ya. Ini saya andaikan kita dah dapat terus. Jadi oleh sebab kita dah dapat nilai A dengan B, kita ganti semula nilai A, B ni ke dalam atas ni balik. Ganti balik dan kita akan dapat bentuk yang ini. Yang ni lah. Dari sini baru kita dapatkan Laplace inverse dia. Dia dah jadi mudah. Okey. Jadi tengok apa yang saya buat kat sini. Yang ni saya akan buat dia satu persatu lah. So yang ini saya buat dia inverse. Ini pun buat dia inverse. Saya treat dia sebagai satu persatu. So jadi dari sini saya nak dapatkan
Laplace inverse dia. Dari sini saya nak dapatkan Laplace inverse dia, dan saya definitely menggunakan jadual inverse Laplace transform. Memang terus dapatlah sebenarnya, dan kita terus dapat jawapan sebagai berikut. Jadi take note dekat sini, saya juga telah membuat sedikit nota sini. Kita juga boleh menggunakan convolution theorem untuk menjawab persoalan-persoalan yang seperti ini. So jadi ada dua cara lah ya. Bentuk yang khusus, bentuk-bentuk yang macam ni, kita ada dua alternatif, dua cara penyelesaian. Yang pertama adalah menggunakan partial fraction, yang kedua kita menggunakan convolution theorem. So okay guys, so saya rumuskan kita punya teaching video hari ini adalah saya memperkenalkan satu cara baru apabila kita bertembung dengan bentuk-bentuk tertentu di mana kita perlu menggunakan partial fraction. Kita hanya perlu menggunakan partial sahaja, then the rest is the same. Kita buat Laplace inverse seperti biasa. Okay, that's all for now. Thanks for watching. See you in the next video.